अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है काम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है काम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like a sunrise can't be denied, no, just like the river will. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang mulia ini Allah memberi nikmat kepada kita, masih menggerakkan kita, masih memberi iman dan Islam, menguatkan iman dan Islam kita. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah hadirkan kita menjadi tetamu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana Allah hadirkan kita, bila mana kita menjadi seorang tetamu di rumah Allah ini, nescaya pasti tetamu itu akan dihidangkan dengan berbagai-bagai nikmat insya-Allah. Dan bila mana kita berada di dalam majlis ilmu, majlis berzikir kepada Allah, pasti kita dipayungi oleh malaikat-malaikat rahmat insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, hari ini ana menggantikan Ustaz Syahram. Sebelum tu eloknya nak perkenal dulu sebab tak kenal lagi dengan jemaah Qur'an ini. Alhamdulillah, nama Hasnul Hakim bin Muhammad Zaid. Tinggal di Sungai Buloh, Payajaras Dalam. Sungai Buloh ada di Sungai Kam Madrasah Tahfiz sana insya-Allah. Jadi alhamdulillah, sekecilnya dulu, masa kecil nak mengaji di Pakistan. Umur 13 tahun ke Pakistan dalam bidang tahfiz Al-Quran. Lepas tu lebih kurang 4 tahun di sana, tak boleh nak sambung pengajian kerana masalah peperangan. Balik dan sambung pengajian di Makkatul Mukarramah. Alhamdulillah. Dan beberapa tahun di sana, dan sehingga kali ini masih lagi berumur kerana bawa jemaah pergi berumrah. Dan anak mengaji juga pada Mekah, balik mengaji, sambung degree di Universiti Ar-Rani di Bandar Aceh Darussalam dalam bidang psikologi dakwah, dalam dakwah dan psikologi Islam. Alhamdulillah, sekarang ini dalam rangka sambung lagi mengaji, masih mengaji lagi, dan guru juga dengan beberapa guru dari Kelantan, Tani, dan anak ni asal orang Kelantan. Alhamdulillah, mengaji juga di zaman sedikit sebanyak. Dan daripada perjalanan dalam kisah pengajian ni, tidaklah hanya seorang ahli sekadar untuk menyampaikan berita-berita ataupun tazkirah, peringatan-peringatan tu boleh. InsyaAllah masih lagi duduk belajar, masih lagi duduk mengaji, masih lagi berkongsi insyaAllah. Alhamdulillah, berkat guru, insyaAllah sama-sama kita berkongsi sedikit peringatan ataupun tazkirah kita pada pagi ini insyaAllah. Alhamdulillah, sempena bulan Maulidur Rasul ni penting dan tersangat berat bagi kita untuk nak memikul tanggungjawab itu amanah yang diamanahkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja di bulan Maulid saja, sepatutnya kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari kita, pada setiap saat, pada setiap waktu, meletakkan apa yang diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dakwah, tentang ilmu, tentang akhlak, tentang ilmu, tentang perjuangan adalah amanah yang berat, warisan yang berat untuk kita tanggung, untuk kita bawa insya-Allah. Dan daripada itu perlunya takwa yang tinggi. Benda ni
tuan-tuan semua sudah tahu, dah hari-hari mengaji, dah hari-hari dengar. Lalu kita hanya memperingati terus, memperingati dan terus menguatkan iman lagi dengan ibadah kita insya-Allah. Dan pada diri Rasulullah itu, pada diri Rasulullah itu ada contoh tauladan yang sangat indah. Insya-Allah kita ikut sepenuhnya, mengikut jalan-jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kita berada dalam rahmat Allah, berada dalam lindungan Allah, berada dalam syurga Allah insya-Allah pasti. Lalu hari ini daripada kisah-kisah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu perlu untuk kita menghayati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam, dalam menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatul ikhlas. Jelas pada sini la ilaha illallah. Dan pada syahadah kita asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Lalu hari ini di mana saksi kita? Kita bersaksi juga Muhammad itu pesuruh Allah. Lalu di mana sunnah Rasulullah untuk kita saksikan kepada Rasulullah? Lalu ramai di kalangan kita buat Rasulullah rasa sedih kerana perangai-perangai kita, kerana nakal, sifat nakal kita, kerana kecenderungan kita terlalu banyak terhadap dunia, sehingga hukum-hukum Allah, sehingga keagungan Islam, sehingga segala sunnah Rasulullah kita letakkan paling ringan. InsyaAllah sama-sama kita perbaiki, mengislahkan diri, kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah Rasulullah dengan sepenuh-penuhnya insya-Allah sama-sama. Kerana pada diri Rasulullah itu, kita nak dapat kasih sayang Allah pasti kena kembali melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini masyhur, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Terlalu dan teramat ramai ada ustaz-ustaz duk baca, tetapi sampai ke hari ini kita masih lebihkan dunia daripada akhirat. Sampai ke hari ini kita bangun daripada tidur, selepas solat je balik pun tengok muka-muka orang kafir di TV. Kita marah ke orang kafir, tapi dalam masa yang sama kita duduk bersubhat dengan orang kafir. Kalau nampak tengok rancangan-rancangan agama, alhamdulillah. Jadi perkara-perkara kecil dan sebagainya yang masih belum kita cuba nak kuatkan pada diri untuk membuang segalanya. Hari ini alhamdulillah yang datang masjid, Allah bagi rahmat, bagi nikmat Islam, bagi petunjuk gerakan hati kita. Tetapi bagaimana dengan sahabat-sahabat kita, dengan keluarga-keluarga kita, dengan saudara-saudara kita yang masih keliru tentang Islam, yang masih takut-takut nak jejak kaki ke masjid, yang masih berat hati, yang masih berbagai-bagai persoalan dalam kepala. Bagaimana, apa tugas kita? Hari ini kita sibuk bercerita, bergaduh tentang masalah-masalah yang kecil, sehingga kita tinggalkan masalah-masalah ummah. Penting untuk menguatkan, menggerakkan Islam. Perlu bangkit pada ruh kita. Islam perlu bangkit pada jasad dan rohani kita. Bila mana Islam itu bangkit pada pribadi kita, iman itu wujud pada jiwa kita, pada rohani kita, insya-Allah Islam itu akan bangkit dalam masyarakat kita dan negara kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, ilmu yang paling mula-mula sekali diangkat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah khusyuk dalam salat. Bermakna ilmu ini bukan habis, bukan hilang, tapi mula-mula diangkat, mana sikit demi sikit, sedikit. Pasti Rasulullah kata satu masa nanti kamu akan lihat di masjid-masjid yang besar ramai orang salat, tetapi ramai yang kebanyakannya tidak khusyuk. Dan ramai di kalangan kita, anak sendiri pun puluh-puluh tahun dah kita semayang, hanya jasad dan akal kita yang sujud, tetapi roh kita masih tidur, roh kita
tidak salat bersama kita. Pada akal pun kita masih tidak boleh khusyuk, apatah lagi pada rohani kita. Pada akal dulu, kita tengok step pertama untuk khusyuk adalah pada akal pun kita masih lagi menerawang. Allahu Akbar, mana pergi tak tahu akal kita, tak boleh fokus, apatah lagi nak hadirkan diri bersama Allah. Tidak rasa kebesaran bila berhadapan dengan Allah, tidak rasa takut bila berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana kita nak khusyuk? Kalau kita lihat seorang komando ke, askar ke, nah, bila berhadapan dengan bos-bos besar di padang kawat, 3 jam tengah panah tak ada masalah, tak ada rasa lenguh. Kerana apa? Nah, akal dia menguasai jasad. Tetapi kita ramai bila datang je masjid, tak di solat, mulalah lenguh pinggang, lenguh betis, lenguh segala-gala. Kerana apa? Kerana tidak rasa kebesaran bila berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak rasa takwa. Lalu perasaan ini, rasa ini harus kita bangkitkan, harus kita satukan supaya Allah terima salat kita dengan peratusan yang tinggi, insya-Allah. Alhamdulillah hari ini bergetar rasa bila mendengar alunan, bila mendengar bacaan daripada Ustaz Tuan Imam kita. Tak pernah bagiana, bukan ana rasa satu sebutan bacaan Al-Quran yang terlalu tegas bahas suaranya. Alhamdulillah. Susah nak cari apa bacaan-bacaan yang indah sebenarnya, insya-Allah, yang apa sempurna pada sebutannya. Dan alhamdulillah juga perlu kita bermuhasabah bila melihat kembali perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berjuang membawa syiar Islam, mengagungkan Islam. Sahabat-sahabat berjuang hingga keluar titisan darah terakhir, hingga hilang segala harta benda, hingga tiada lagi yang tersisa dalam hidup kecuali untuk Islam. Mati dia bukan meninggalkan harta, tapi mati dia meninggalkan Islam. Baik Rasulullah sendiri, baik sahabat-sahabat Rasulullah. Kerana apa? Pada diri mereka hanya Allah yang satu, la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah, tetapi belakang tu ada cabang-cabang banyak tujuan-tujuan kita dalam Islam. Baik, insya-Allah kita kembali balik perjuangan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dalam peristiwa-peristiwa yang berat untuk menyebarkan Islam. Dan Rasulullah sebarkan Islam bukan tunggu dia kaya dulu, tak. Bila ada arahan, turunnya wahyu, lalu Rasulullah bergerak dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan dihimpit dan dicengkam. Dan kerana Allah berada, kerana kekuatannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah bergerak dan sehingga hari ini Islam tersebar seluruh dunia. Dan hari ini juga kita ramai antara kita tidak ambil tugas-tugas berat yang diamanahkan oleh Allah, yang diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tidak ambil peluang dalam hidup kita untuk menggerakkan, untuk meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya kita lalai dalam membawa keindahan, kesenangan hidup dan berbagai-bagai lagi kelalaian, sehingga Islam hari ini dipijak-pijak, Islam hari ini dicemooh, ditindas, dan berbagai fitnah timbul. Dan hari ini kita dalam tahun-tahun akhir zaman Dajjal, terlalu banyak fitnah-fitnah yang melanda umat Islam, yang melanda ahli-ahli agama, yang melanda ilmuwan-ilmuwan, sehingga masyarakat keliru mana satu yang benar, mana satu yang salah, sehingga masyarakat mula mentafsirkan Islam menggunakan akal logik mereka sendiri. Kalau kita tengok hadis Jibril tentang Islam, iman dan ihsan,
Nah, tentang kisah seorang pemuda datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dia datang berjumpa dengan Rasulullah dengan penuh adab, dengan rambut yang sangat hitam, dengan pakaian putih dan tiada tanda-tanda musafir. Ini riwayat Umar bin Khattab. Lalu ditanya kepada Rasulullah tentang Islam. Apakah itu Islam? Rasulullah jawab, Islam itu mengucap 2 kalimah syahadah. Menunaikan salat 5 waktu, wajib puasa di bulan Ramadan, wajib haji. Dan tentang rukun Islam pun umat Islam masih lagi malas-malas nak mengaji, mencari ilmu tentang ini. Lalu bagaimana kita nak sebarkan dakwah, nak sebarkan Islam? Cerita perjuangan hebat, tetapi nak mengaji malah. Ilmu teramat penting. Derajat pada seseorang itu puncanya daripada ilmu. Lalu perjuangan tanpa ilmu gelap. Nah, dakwah tanpa ilmu dan akhlak juga kegelapan. Orang berilmu tanpa beramal juga kegelapan. Semua ni dalam rukun Islam diperlu, wajib kepada kita untuk menuntut ilmu ini. Baik ilmu haji dan umrah, ilmu puasa, ilmu salat, untuk kita menguasai supaya apa? Supaya kita dapat menguasai iman pada rukun iman tadi. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, seterusnya pada hadis itu. Percaya kepada hari akhirat, percaya kepada kitabullah. Nak menguatkan iman perlu ada ilmu. Kita boleh tiba-tiba orang tu tiba-tiba jadi kekasih Allah terus dah. Dia pasti lalu dengan ilmu, dengan iman, dengan keyakinan. Iman berbagai peringkat pula. Ada yang iman ikut-ikut, ada yang iman dengan ilmu, ada yang beriman dengan musyahadah, dengan ma'rifat kepada Allah, ada yang beriman dengan hakikat hakikat Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai-bagai tingkat. Lalu hari ini di mana iman kita? Nah, penting, sangat penting. Nah, ilmu juga tak boleh kita nak mencari untuk kita seorang. Harus disebarkan pada anak-anak, didik terbiah anak-anak. Nah, barulah insya-Allah menguasai ilmu, menguasai iman, insya-Allah Allah akan anugerahkan kita takwa, makan ihsan, iaitu beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Ataupun kalau kita tak dapat melihat Allah, Allah bersama kita, Allah melihat kita. Kita rasa zauki, rasa kedekatan dengan Allah, takut kepada Allah, takut kepada Allah, takwa kepada Allah, di mana kita dah buang takut kepada semua makhluk-makhluk Allah. Kita tidak ada batasan lagi takut kita kepada makhluk-makhluk Allah. Pasti Allah, kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segala tugas, dari segala amanah yang kita pikul, pasti takwa di depan. Allah bersama kita di depan, insya-Allah. Lalu daripada sini juga, hadis ini juga saya ringkaskan hadis ini, sebab panjang sangat. Ringkas ambil syarahan sahaja. Lalu daripada sambungan hadis ini, hadis tentang iman, Islam dan takwa, kalau kita ditanya lagi apakah tanda-tanda kiamat? Tanda-tanda kiamat, kita ditanya bilakah terjadi kiamat? Rasulullah jawab, yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya. Dan ditanya lagi apakah tanda-tanda dia? Tanda-tanda dia, dalam hadis kata anak jadi tuan kepada ibunya, hamba, mana anak daripada hamba jadi tuan kepada ibunya. Dan orang-orang yang bertelanjang memimpin, berlumba-lumba membangun gedung-gedung, bangunan-bangunan besar. Kalau di sini kita takwil, ada setengah ulama takwil orang-orang yang bertelanjang ni, orang-orang yang hina dina, orang-orang yang tak pakai selipar, yang seolah-olah yang darjatnya rendah, iaitu orang yang jahil. Kalau kita tengok orang-orang yang jahil, yang darjat rendah, yang tak tahu apa, walaupun mereka sekarang ini masih berpakaian, tetapi di sisi Islam, di sisi Allah, mereka seolah-olah bertelanjang. Yang jahil duduk sibuk membina gedung-gedung besar, bangunan-bangunan ke langit, membina dunia. Lalu daripada sini jangan kita terpengaruh.
Dan juga kisah anak yang jadi tuan kepada ibunya juga. Kata setengah ulama kata tak ramai anak-anak berhaka pada akhir zaman ni. Ada setengah juga kata kerana ramai anak-anak berhaka dan juga memang berlaku anak-anak yang jadi tuan kepada ibunya. Nah, berhaka. Jadi daripada sini kadang-kadang salah terbiah juga. Anak-anak sedari kecil kita dah bawa mereka kepada dalam kelalaian. Dari 3-4 tahun dah ajar main-mainan, dah ajar main game, dah ajar tentang kelalaian dunia. Lalu bila besar anak jadi keras hati, anak jadi susah nak dengar kata, kita salahkan macam-macam. Mula cari tok imam, mula cari ustaz-ustaz untuk lembutkan hati. Tetapi kita tak sedar, daripada kecil umur 3-4 tahun kita dah lalaikan anak-anak daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah berlaku kepada sahabat anak seorang ustaz masa di Mekah. Anak dalam bilik bersama seorang ulama. Bila mana sahabat anak turun balik daripada masjid, beli mainan sikit untuk anak-anak dia untuk bawa balik. Lalu naik ke atas, syekh yang ada bersama anak tanya, kamu beli apa? Saya tengok dalam plastik macam besar pelik ya. Beli sedikit mainan. Nah, dia tanya kawan anak dia sebelah tu. Mainan untuk anak. Dia tanya anak umur berapa? 3 tahun. La ilah berkata, umur anak 3 tahun dah ajar anak lalai pada Allah. Bukan nak suruh ingat Allah. Umur anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ni dia kata, anak ni dari kecil sampai 5 tahun roh dia berzikir pada Allah. Tapi kita nak lalaikan dia. Dan berlaku dalam masyarakat kita, anak ni sampai diajar suruh main game, main PlayStation. Supaya apa? Supaya katanya anak akan jadi bijak pandai, cerdik, cerdas. Allah Akbar. Ini semua tipu daya iblis, tipu daya pokok barat Yahudi. Nak memesongkan pemikiran umat Islam cenderung terhadap benda-benda yang lalai. Hilang Allah, hilang Rasul dalam diri mereka. Anak kita kecil membesar dalam kelalaian. Sehingga anda pernah jumpa seorang abang ni, mari cerita, dia kata anak dia ni sampai daripada kecil sampai besar duk main game tu. Sampai tak duk main game, duk tengok filem Mak Saleh. Sampai anak dia ni tak kerti cakap Melayu. Sampai tak kerti cakap Melayu. Allah Akbar. Dan tak kerti dah. Nak sebut bismillah pun tak kerti. Nak sebut apa pun tak kerti. Dia mengaku salah takbir, salah didik anak. Jadi penting anak-anak untuk kesinambungan. Kita alhamdulillah, kita dah sedar diri, kita dah mengaji, kita dah begini. Lalu takkan kita nak mati tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan kekufuran, dalam keadaan sesat, dalam keadaan tidak kenal Allah. Ini tanggungjawab yang menghakis sedikit demi sedikit pahala amal ibadah kita nanti bila kita mati. Nah, lalu daripada sini perlu ditakbir semua sekali. Bukan hanya kita seorang mendapat, kita seorang kita letakkan diri kita dalam petunjuk Allah. Semua sekali insya-Allah. Dan bukti yang jelas. Kalau anda perhati sahabat-sahabat, kawan-kawan, kalau di sekolah tahfiz, anak-anak diletak tempat-tempat tahfiz, dibagi ilmu-ilmu, walaupun mereka nakal sikit, tetapi bila besar jiwa mereka tetap dengan Islam. Walau macam mana keadaan sekalipun, basic dekat dengan Allah tu ada. Dan mereka akan ingat guru-guru masa kecil sehingga dia besar. Guru-guru yang mengajar mereka mengaji, yang mengajar mereka baca Al-Fatihah, mereka ingat sampai besar. Memang tuan-tuan akan ingat. Sebab masa kecil lah untuk kita didik anak-anak dan untuk kita bangunkan jiwa mereka. Hari ini jiwa umat Islam terlalu lemah dalam menghadapi dunia, terlalu lemah. Dan kalau kita tengok kemenangan Islam di Baitul Maqdis yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, bukan dengan kemenangan akal, tetapi kekuatan kerohanian dia, dengan amalan-amalan kerohanian dia. Kita hari ini beberapa sunnah harian Rasulullah SAW kita tak mampu nak buat. Lalu bagaimana kita nak membangunkan Islam pada jiwa kita?
Nah, sunnah harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Salat tahajudnya, dengan salat duha yang tak pernah tinggal, dengan salat tahajudnya selalu berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala pada setiap 1/3 malam, dengan baca Al-Quran, dengan banyak bersedekah, dengan bertaubat setiap saat dan setiap waktu. Itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu daripada sini cuba kita tegapkan hati. Kali ini aku nak tahajud, tak nak tinggal seminggu ataupun 40 hari, letak janji pada diri. Cuba buat 40 hari, jangan tinggal setiap hari. Kita tengok bagaimana perubahan jiwa kita. Kita tengok perubahan diri kita semasa solat. Ni yang diterbiah oleh guru di pondok, alhamdulillah. Ya, terbiah yang keras, berpantau anak-anak murid dia. Tetapi masa kita mengaji, kita tak faham apa kisah tahajud tak malam, subuh tahajud tak malam. Tetapi bila berhadapan dengan masyarakat, bila berhadapan dengan banyak fitnah dunia, kekuatan inilah ruh kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nak menolak segala fitnah. Jadi benda-benda gini alhamdulillah perlu dibangkitkan pada jiwa kita, perlu dibersihkan nafsu kita. Qad aflahal mu'minun, semua beruntung orang-orang yang beriman. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Apa orang beriman ni? Yang mana mereka ni dapat khusyuk dalam solat. Nak dapat khusyuk dalam solat macam mana? Kita dah putuskan hubungan kita dengan dunia, lalu kita duduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bagaimana nak khusyuk dalam solat selagi masih ada sombong, masih ada dendam terhadap sesama muslim, masih ada rasa besar diri, masih ada rasa kehebatan, masih ada kehendak kepada keindahan dunia. Kita Allahu Akbar, akal kita cerita tentang dunia. Pada akal pun kita masih tak khusyuk, apatah lagi pada ruh. Nak jatuh pada ruh, kalau melalui guru terbiah, ditarbiahkan anak-anak murid dia dengan zikir yang beratus ribu, supaya apa? Akal dapat, jasad akal dapat sambung kepada kerohanian. Nak sambung bukan senang, nak menguasai rohani bukan senang. Jadi cuma salat kita diterima, peratusan tu rendah. Dan guru saya dia selalu pesan, jangan putus, kurang paling minimal 1000 kali sehari astaghfirullah, bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang selawat pada Rasulullah 1000 kali sehari, sebut nama Allah 1000 kali sehari di akhir zaman, supaya apa? Terus-terusan kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini bila dikatakan putuskan hubungan dunia dengan dunia, bukan bermakna kita kena berhenti kerja, bukan bermakna kita tak boleh pakai kereta, bukan bermakna kita tak boleh ada rumah. Tetapi ambil semua benda ini dengan jalan keberkatan dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil dunia sekadar keperluan, bukan untuk melebih-lebih, bukan untuk menunjuk-nunjuk, bukan untuk merasa sedap dengan dunia. Kerana dunia ini adalah hanya singgahan. Kita nak balik di alam akhirat nanti, apa yang kita bawa kepada Allah? Apa yang kita nak tunjukkan kepada Allah? Adakah kita menggembirakan Rasulullah atau kita mengecewakan Rasulullah? Itu dia dua persoalan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Apa jiwa-jiwa yang tenang? Orang yang takwa kepada Allah, beriman, tak ada apa pada diri dia, tak ada waswas, tak ada ragu-ragu, tak ada kehendak dia terhadap dunia. Hidup dia, mati dia, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sebut hari dalam salat, tetapi kita tak buat. Inna salati wa nusuki, itu intipati duduk pada jiwa yang tenang, tidak ada kehendak-kehendak lagi. Mereka berada dalam dunia, tapi tidak ada dunia dalam hati mereka. Hanya pada jiwa mereka Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasul pada jiwa mereka. Berkejar dia, bersungguh dia untuk mengejar redha Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha, dalam keadaan kamu puas hati dan Allah meredai kamu. Kembalilah.
ambil jalan-jalan yang dibawa oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kembali kepada Allah dengan tenang, dengan kita puas hati lah. Ni dah bila teringat mati sudah banyak perkara belum selesai, banyak sangat lagi urusan dia, urusan dunia kita yang tertangguh, yang masih lagi kita kejar, yang masih belum sempurna. Lalu kalau dengan guru saya, kamu tinggalkan, dia kata, buang dunia, jangan duk kejar. Saya kata, yalah, kita duk kerja, duk buat apa, duk nak bina ekonomi juga, nak membangun Islam juga, nak tolong Islam. Dia kata, Islam ni kamu jaga ke Allah jaga? Jangan letak Islam pada akal kita, letak Islam Allah yang berkuasa. Nak bawa perjuangan Islam, jangan kata kita yang berkuasa, kita yang ada duit kena tolong Islam. Betul, itu adalah amanah pada orang yang berharta untuk bantu Islam, tapi jangan kerana kata kita yang berkuasa. Tak boleh, nanti ujian berat, nanti kifarah besar Allah hantarkan. Nah, letak Allah berkuasa. Hari ini kita rasa Islam dimundurkan. Betul, kita rasa Islam kita dihina sebab orang-orang Islam sendiri duk menghina Islam. Tetapi Allah masih menjaga keagungan Islam tanpa kita sedar. Dalam dunia sekarang ni, Islam masih lagi menguasai dunia dalam berbagai departemen pemerintahan yang diperintah, yang dipimpin masih lagi di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tengok Islam terpecah kepada berbagai jemaah, dan boleh dikatakan ini adalah departemen, jabatan-jabatan yang menguasai dunia. Ada Islam, ada ulama-ulama yang bawa Islam dengan cara ilmiah, dan mereka bersatu hati menggerakkan ilmu, membangun madrasah-madrasah, membangun jamiah-jamiah untuk bagi ilmu kepada masyarakat. Dan ada departemen juga, ulama pegang juga, yang di bawah ada sunnah al-jemaah juga, bawa tentang dakwah Islamiyah. Ada mereka golongan-golongan dakwah menyebarkan Islam di seluruh pelosok dunia, berjalan mereka. Dan ada golongan Islam yang bawa Islam cara kenegaraan, cara politik, mereka bergabung seluruh jemaah. Dan ada yang bawa Islam dengan apa? Dengan perjuangan, dengan jihad lillahi ta'ala, jihad di medan perang. Allah dah aturkan semuanya. Jangan kita benci sesama Islam. Allah dah letak cantik lah. Golongan ni bahagian perang, golongan ni bahagian ekonomi, golongan ni bahagian kenegaraan, bahagian politik, golongan ni bahagian apa? Bahagian ilmiah. Ada golongan satu lagi yang memimpin Islam dengan cara tazkiyatun nufus, jalan ahli sufi, jalan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan ini bakal bergabung bila turunnya Imam Mahdi. Bila zahirnya Imam Mahdi, setiap ulama-ulama dari semua golongan akan berada di bawah dia. Ini ada hadis kan? Nanti bila Imam Mahdi bai'ah diri dia sebagai Imam Mahdi, semua golongan yang di bawah Islam ni insya-Allah akan berada di bawah dia dan akan menggerakkan Islam sekali. Lalu jabatan ini Allah sembunyikan pada mata orang kafir. Allah sembunyikan pada pandangan mata zahir kita, tetapi masih wujud menggerakkan Islam. Masih bergerak dakwah seluruh dunia. Dan alhamdulillah di Eropah, di Jerman, di mana-mana tempat makin ramai orang yang dapat menerima Islam, kerana Islam adalah fitrah. Bila kita kembali pada roh Islam yang paling fitrah daripada semua agama-agama langit. Dan insya-Allah tugas kita hanya membangunkan Islam pada peribadi kita, menegakkan takwa dan iman supaya setiap saat kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ulama-ulama, kita lihat datuk guru, mereka boleh setiap hari dapat khatamkan Al-Quran. Kalau salah seorang ulama arwah Syekh Saleh Kenali di Makkahul Mukarramah, sehari dia dapat khatam tiga kali Al-Quran. Kekuatan mana yang dia buat? Kita pada akal tak logik, tapi dengan kekuatan roh, dengan malu kepada Allah, dengan nak menunjukkan rasa syukur yang tinggi kepada Allah, mereka mampu. Ulama-ulama lagi ramai lagi yang dapat berzikir puluh-puluh ribu sehari.
ataupun dapat baca beberapa ayat Quran, Al-Fatihah 70,000 sehari ada, dan dapat baca Yasin 40,000 sehari pun ada. Kalau kita dengar kisah-kisah ulama, lalu daripada mana mereka dapat kekuatan kecuali hanya dengan kekuatan roh, kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah bagi kekuatan kepada mereka untuk berhubung dengan Allah. Lalu daripada kita ambil sedikit daripada jalan-jalan ulama yang disunnahkan kepada kita, dan ulama untuk beramal. Kita nak sampai tahap tu susah, tapi jangan langsung kita tinggal, kena ada amalan. Jangan hanya pada yang wajib cukuplah. Jangan hanya ambil mudah-mudah dengan segala sunnah. Dan insya-Allah kita kembalikan kita kepada jalan Allah, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai, alhamdulillah, saya jumpa golongan-golongan yang dah berumur, bila mana akhir, di saat mereka sudah ditimpa sakit, di saat jasad mereka sudah lemah, akal mereka sudah lemah, jasad sudah sakit banyak, mulailah kelang kabut, takut nak menghadapi kematian, mulailah menyesal tentang zaman-zaman yang senangnya, zaman-zaman mudanya, mulailah mari macam-macam fikir sehingga stres, sehingga tekanan yang tinggi, sehingga berbagai-bagai masalah berlaku. Sehingga anak-anak tengok ayah dia ni mungkin kena ganggu iblis ke apa, duk meracau, tetapi mereka ni stres sebab apa? Masa muda, masa Allah bagi kita kekuatan, kita tak ambil kesempatan untuk bersama Allah. Lalu bila mana ambang maut ataupun sakarat, waktu-waktu sakarat itu hampir dekat, kita dah terasa kita ni sangat lemah, mulailah kita risau, malu, takut nak balik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulailah kita kelang kabut. Mulailah kalau orang kata dengar orang marilah orang-orang yang tak betul cerita tentang agama pun kita terima dah masa tu. Dengar apa-apa bisikan daripada telinga daripada iblis, subak ni kita terima dah. Sebab apa? Dalam keadaan tekanan yang tinggi, takut nak jumpa Allah, takut nak mati, takut nak begini-begini. Orang yang beriman dia tidak takut mati, dia tenang, malah dia cintakan nak mati. Dan salah satu terbiah tazkiyatun nufus adalah merasa kematian, ingat mati, selalu ingat mati. Insya-Allah kita selalu dalam takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu terbiah orang yang beriman, dia rindu nak mati, bukan lagi bunuh diri, tapi rindu mati nak jumpa dengan Allah. Rindu mati nak balik kepada alam, kembali tempat asal kita. Rindu nak mati, nak lari daripada segala fitnah-fitnah dunia yang ada. Dan insya-Allah dengan tazkiyat pembangunan rohani, dengan peringatan-peringatan, dengan mencari ilmu, dengan beramal kepada Allah, kita mati dalam husnul khatimah insya-Allah. Sebab janji Allah tu jelas, bukan dia nak kita kena ragu-ragu dengan Allah, kena banyak sangka baik. Lalu hari ini di masa-masa yang ada, tak kira muda ataupun tua, tak kira yang gagah ataupun yang lemah, mati kita tak pasti bila. Mungkin sesaat lagi, mungkin 5 saat lagi, kita tak pasti. Buat yang terbaik untuk hidup kita, untuk hidup yang dibekalkan oleh Allah, sementara kita balik jumpa dia. Cari ilmu, menguasai satu-satu bidang, maknanya menguasai ibadah kita dulu, ilmu tentang ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk sibuk cari ilmu, kita nak berbalah ataupun berbahah. Cari ilmu untuk nombor satunya untuk peribadi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid kita, akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, amal ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu dah tinggi, dan kita kena ingat, ilmu walaupun banyak kita mengaji, bukan hak kita, tapi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun banyak kita mengaji, tetapi bila orang tanya apa-apa, kadang kalau kita tak ingat, kena buka kitab juga. Tapi maknanya ilmu tu dalam kitab.
Yang ada pada kita adalah kefahaman, kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu penting. Tetapi nak faham Islam, nak dekat dengan Allah, kena lalu jalan-jalan ilmu, jalan-jalan tarbiyah. Hari ini ramai dah kita mengaji, banyak-banyak guru dah mengaji situ, mengaji sini, mengaji sini. Tetapi nak bawa sunnah, 7 sunnah harian pun kita masih lagi tak mampu. Lalu kenapa berlaku? Cuba bersihkan diri dengan harta. Cuba bersihkan diri dengan harta. Ingat, orang yang Allah amanahkan harta bukan untuk dia, tapi untuk Islam, untuk perjuangan, untuk masyarakat. Bukan untuk dia, untuk anak-anak dia. Perlu tanggungjawab yang besar. Allah amanahkan harta untuk letak anak pada jalan Islam. Bila Allah amanahkan kita intelijen ataupun kecerdikan ataupun akal yang tinggi untuk kita bawa Islam, untuk jadi tukang fikir untuk membangun Islam, bukan untuk mencubah atau menentang Islam. Ini hak Allah semua. Akal kita, jasad kita, duit kita. Bila mana Allah amanahkan kita kekuatan jasad untuk kita khidmat pada jalan Islam, bukan untuk kita mencari kekayaan dunia. Bila Allah amanahkan ilmu untuk kita sabarkan kepada masyarakat, untuk kita sabarkan berkongsi kepada masyarakat umat Islam, ini adalah amanah-amanah yang penting untuk kita sama-sama bawa, sama-sama tuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu dalam Al-Fatihah kita minta, selalu dalam Al-Fatihah kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada bismillah pun, bismillah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, masih lagi tidak dapat hadir sifat bismillah pada diri kita. Kerana apa? Tiada penghayatan dalam setiap bacaan kita. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kata ulama, mohon kepada Allah sifat pemurah dan pengasih dalam diri kita. Sebut Bismillahirrahmanirrahim, hayatinya, dan minta dengan Allah dengan sifat pemurah dan pengasih Allah biar ada pada hati kita, supaya kita kasih kepada makhluk-makhluk Allah, kita kasih kepada apa yang diciptakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kasih itu akan hadirnya tanggungjawab untuk kita tegakkan Islam, untuk kita bangunkan, untuk menguatkan semangat perjuangan, untuk tidak melemahkan jiwa-jiwa kita bila berhadapan dengan musuh-musuh Allah, bila berhadapan dengan ujian-ujian yang besar. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, kita puji kepada Allah, tapi dalam masa yang sama kita duk hina Allah, kita duk letak Allah kaki kita dengan harta dunia. Tersebut berbagai-bagai pujian, tetapi pada hakikat kita tak buat. Hak tu yang berlaku terlalu banyak. Dalam tak sedar sebenarnya, ini adalah semua tipu daya syaitan. Dalam tak sedar kita lalai. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Al-Fatihah terkandung segala yang dituntut pada setiap umat Islam itu, pada setiap manusia itu. Surah Al-Fatihah pun dah terkandung segala-galanya, insya-Allah. Kebetulan dalam Maulid, bulan Maulid Rasul, kita ambil penghayatan tentang perjuangan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan dia, syiar Islam. Kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang hebat, orang yang bukan sama taraf macam kita. Hari ini ulama dalam satu hadis pun banyak khilaf, banyak tafsir. Dalam satu ayat Al-Quran pun macam-macam tafsir Al-Quran ada. Sebab apa? Akal manusia, ruh, jiwa manusia biasa tidak sama dengan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok bab satu hadis ataupun bab ayat Quran tentang sapu kepala pun, tentang ambil sembahyang tentang sapu kepala, ada 3-4 pandangan ulama. Kerana apa? Kerana kelemahan kita sebagai orang ataupun manusia manusia biasa. Ulama-ulama yang ada sekarang berbeza pendapat tentang satu benda, dan banyak lagi pendapat yang jadi perbezaan. Kenapa? Kerana akal dan jiwa kita jangan kita samakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah manusia agung. Apa yang dia dapat daripada Allah, wahyu, dan apa yang disunnahkan daripada dia, apa yang disebut daripada kata-kata dia, kita tak boleh nak takwil dengan mudah-mudah dengan akal kita. Tak boleh takwil dengan logik kita.
Tak boleh hanya dengan baca buku, baca kitab hadis kita dah boleh menguasai hadis tu, tak boleh. Kena itu penting mengaji dengan bersanad, dengan ada guru sampai kepada sanadnya, sampai kepada Rasulullah, supaya apa? Tak lari dalil-dalil, tak lari apa yang dibawa oleh Rasulullah. Walaupun di akhir-akhir walaupun ada sedikit pendapat, perbezaan pendapat, tetapi tujuan asalnya masih lagi tak lari. Ni kita buka kitab, kita baca sendiri, buka Quran, kita tafsir sendiri, tak boleh. Penting ilmu kena berguru. Ni adab kita, sistem yang Allah buat dah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat ilmu bukan direct dengan Allah, tetapi melalui Jibril juga. Kenapa tidak direct dengan Allah, tapi ada perantaraan dan turun kepada sahabat, lalu turun kepada guru kita. Dan kita nak balik kepada Allah juga kena gitu, kena melalui rantaian guru dan bersanad. InsyaAllah cepat kita jumpa Allah, cepat kita rasa kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, InsyaAllah. Dan banyak lagi kalau kita cerita tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak nak cerita tentang kisah hijrah, hanya kisah ninya, sebab tuan-tuan dah hari-hari dengar, dah selalu baca, dah selalu keluar dalam TV, dah selalu menangis. Tetapi hari ini kita duduknya kita, bila kita nak beramal dengan sunnah Rasulullah. Ramai lagi saya pergi majlis makan-makan ke, pergi jumpa majlis ilmu ke apa ke, bila makan ke, di antara kita masih ramai lagi yang minum tangan kiri. Ini ramai tak perasan. Orang Melayu memang kebanyakannya gitu. Tak kira ustaz, tak kira tok guru, banyak saya jumpa yang masih tak perasan. Tengah-tengah makan pahap tangan kiri, tengah-tengah makan pahap tangan kiri. Rasulullah cukup marah. Sunnah ni pun kita tak nak pegang lagi, kita tak nak tegakkan lagi. Masuk masjid pahap kaki kiri. Tak ada adab kita nak jumpa dengan Allah, tak ada adab bila kita nak semayang. Buat ikut sembrono kita. Semua ni beradab, berakhlak. Apa yang Rasulullah tunjuk perlu kita tegaskan. Dalam setiap akhlak Rasulullah, dalam setiap sunnah Rasulullah, walaupun sunnah yang kecil-kecil kita cuba amalkan bagi istiqamah kita, insya-Allah kita akan lebih beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan lebih kasih kita. Allah akan buka hijab-hijab keburukan kita. Hari ini jangan kita tengok orang yang salah, tapi yang penting bila kita beramal, bila kita cari ilmu, bila kita nak dekat dengan Allah, kita mohon kepada Allah supaya buka keburukan kita, bagi kita nampak apa yang kita salah supaya kita dapat baiki satu persatu. Khasaf yang betulnya adalah kita nampak dari sendiri, bukan khasaf kita lihat orang yang salah. Nidak beramal sikit mula duk cari salah orang. Contohnya banyak kalau daripada kita bila solat ni, Allahu Akbar, tunggu imam baca macam mana, nak cari kesalahan bacaan-bacaan pada imam. Bukan kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perasan tak? Allahu Akbar, perhati tu, imam ni tak lagi baca mengarut ni, baca tak betul ni, tak sama ni. Tu pada jalan iblis, pada jalan nafsu. Kita dah terpedaya dengan bisikan-bisikan iblis dalam salat kita. Apatah lagi kita nak menguasai banyak benda lagi. Itu perlu tarbiyah. Bukan hanya kita dengar perkara-perkara baik, nak dengar sekejap, masuk pada emosi, lepas tu kita tinggal. Benda ni kena sampai pada rohani. Nak sampai pada rohani, kena banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sebutlah astaghfirullahalazim, ataupun la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ataupun astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Banyak bersedekah dengan niat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersihkan harta-harta kita. Mungkin sebelum ni kita dah banyak dah ambil harta-harta yang syubhah, harta-harta riba, harta-harta yang Allah tak izin. Kita permudahkan. Kerana apa? Kerana tuntutan dunia kita buat tak tahu. Kita tahu benda ni salah, tapi kita masih lagi buat ambil mudah. Ingat Rasulullah kata riba ni, kesalahan riba, ambil riba ibarat kita tidur dengan ibu kita sendiri, ataupun berzina dengan ibu kita sendiri. Dosa riba, hinanya orang ambil riba. Ada hadis jelas sahih. Lalu terbersihkan, nak balik jumpa Allah, biar kita bersihkan insya-Allah.
pengalaman pengalaman duduk bersama guru-guru. Alhamdulillah, nak guru ngaji banyak guru. So bersihkan harta dulu, barulah ilmu mudah nak masuk. Bersihkan harta dulu sampai diarahkan anak pergi sedekah, bagi duit ke orang dekat setahun. Bukan mengaji pun duk khidmat je guru, tak ada nak mengaji lagi, tak ada nak masuk, tak payah lagi tolong tu, tolong ni, tolong kita, tolong je. Lepas tu lagi buat apa lagi, tak payah nak mengaji, kata tolong aku je, dia kata. Lepas tu pergi sedekah putih ke orang. Lepas lama setahun baru dia bagi tahu, aku nak suruh bersih, nak suruh tahu kasih sayang, tengok orang susah baru tahu nikmat Allah yang Allah bagi kepada kita. Tengok orang susah, tengok orang tak sempurna, tengok orang macam tu, muka jumpa semua banyak masyarakat yang banyak rendah-rendah ni, banyak masalah, supaya nak balik kepada Allah, ada jiwa, ada perasaan kasih sayang terhadap sama makhluk Allah. Kita baru perasan, sebelum tu kita buat ikut dia, tak tahu. Itu penting tarbiyah guru. Guru ditarbiyah atas petunjuk Allah, atas ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Orang yang beriman, orang yang bertakwa ni Allah ilhamkan kepada mereka baik dan buruk. Perkara baik dan perkara buruk. Kalau kita tengok, insya-Allah dalam diri kita jangan kita terpedaya dengan bisikan-bisikan iblis. Kadang orang salah faham tentang ilham dan bisikan. Kena buang, kena tahu, kena mengaji mana bisikan, mana ilham. Kena ada guru yang bagi tahu. Sebab ramai kita buat sesuatu duk dengar bisikan. Sikit-sikit ada masalah, nak bawa Islam, tiba-tiba ada orang tegur sikit, nak bawa perjuangan Islam, orang tegur sikit kelemahan kita, mula kita nak merajuk, mula kita nak lari daripada perjuangan Islam, mula kita nak lemah, duk dengar, duk bisik, orang duk bisik ni, tengok ni, duk dengar kata-kata orang marah kat kita ni. Padahal kalau kita ambil pada jalan positif, kita perbetulkan diri kita. Betul, kalau orang tegur kita, insya-Allah aku mungkin ada salah. Selalu guru saya pesan, kalau pergi mana-mana, pergi Mekah ke gimana, pergi Madinah, kalau tiba-tiba orang tegur kita, tu tanda Allah nak baiki kita dalam ibadah kita, tegur kita dalam salat. Ingat sekali itu saya semayang di Makkatul Mukarramah. Bila saya sujud, tangan kita ni terbuka sikit je, nak terbuka, tak perasan sujud. Lepas solat, ada syekh duduk sebelah ni, kebetulan masa tu semayang sebelah syekh, kita pun tak kenal, dia orang alim dulu, dia pun pegang tangan saya, dia isyarat suruh rapat, duduk rapat-rapat. Orang-orang alim ni benda-benda kecil gini pun dia jaga. Kita daripada kecil dah diajar tu, tapi kita ambil satu keberatan. Ketemu bukan sujud atas lantai, tapi berhadapan dengan Allah. Tolong beradab. Allah kita pun bila dia tegur kita, maknanya Allah nak tegur kita. Banyak lagi kita kena perbetul. Kadang Allah tegur kita dengan cara ilham, kadang Allah tegur kita melalui sahadat, kadang Allah tegur kita melalui orang-orang di sekeliling kita. Jangan kita cepat nak lemah semangat, nak merajuk, dan bila orang tegur sikit mula kita nak dengar bisikan-bisikan. InsyaAllah kita bersihkan hati kita, buang segala sifat-sifat mazmumah, buang segala kehendak-kehendak nafsu dunia. Maknanya contoh antara tarbiyah guru adalah dia menyekat makan. Saya tak perasan dulu masa duduk ngaji Pakistan, ngaji tahfiz, kita makan roti dengan dal sampai naik kembang pipi ni, sampai tak tahu nak tahan perasaan macam mana dah. Janji kenyang je, rasa dah tak ada kat mulut. Tetapi dengan berkat kita makan roti dengan dal ni, kita tahan nafsu kita daripada makan makanan mewah atas dunia ni. Kita boleh mengaji, kita boleh duduk dalam kelas daripada sebelum subuh, semayang subuh sampai tidur 12 malam, lepas tu tidur kejap, bangun pula. Tiap-tiap hari duduk 5-6 tahun, 4 tahun dekat sana duduk gitu. Kalau fikir balik, anak nak balik duduk macam tu tak mampu dah sekarang ni. Sebab keseronokan dunia banyak sangat, tak mampu nak duduk macam tu. Sungguh dulu mampu sebab apa? Guru-guru tahan kita daripada makan yang berlebihan, daripada tahan kita daripada duduk bermewah-mewah, duduk dengan tidur penuh pijak, penuh ni perut kalau buka baju ni pijak penuh, duduk gigit belakang. Kenapa lah duduk fikir ustaz sini tak reti ke nak buang-buang benda ni, tak panggil ke orang buang, tapi duduk tidur dah kalih yang gitu je, pijak besar sini. Allah Akbar. Tapi bila balik lama kita renung balik, kalau aku tak diterbiah macam tu,
nescaya tak mampu nak duduk macam tu, nak mengaji duduk macam tu. Sistem dia bandi pagi sampai pukul 12 malam. Ada rehat-rehatnya. Rehat masa zuhur, masa asar, masa maghrib, masa isyak ada rehat. Masa zuhur lama sikit sebab makan tengah hari ataupun dibagi sebuah tidur sekejap dalam 15 minit. Lepas masuk kelas pula. Hari ni kalau duduk macam tu, Allah tak mampu dah. Tak mampu. Lepas tu banyak terbiah ulama-ulama tasawuf. Dia kata jangan buang kehendak makan, kehendak nafsu makan minum, tahan sikit. Jangan kita selalu makan bermewah-mewah. Kita tengok sunnah Rasulullah makan pun macam mana. Makan daging pun sebulan sekali ya. Banyak dia makan benda-benda asas biasa saja. Kalau kita sini benda asas nasi, ikan, makan yang biasa-biasa saja. Sebab nak sekat nafsu kita daripada kecenderungan, daripada nak lagi. Nak buang, nak suruh apa? Bangkit roh untuk bersama dengan jasad kita, nak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekat makan minum, sekat nafsu bercakap banyak, bercakap benda-benda yang tak berfaedah. Buang perasaan ujub, buang perasaan sombong, perasaan besar diri, semua kena buang, kerana perasaan-perasaan ini boleh membakar amalan-amalan baik kita. Ujub, sombong, sum'ah, macam-macam lagi. 10 ada beberapa setengah ulama susun ada 10 perkara-perkara yang buruk atau perkara-perkara yang mazmumah, perlu kita hindarkan, perlu kita hindar, buang terus dalam hidup kita, insya-Allah. Dan alhamdulillah dalam terbiah guru kata jangan kau puasa kau. Puasa, bila buka puasa jangan kau duk makan pelik-pelik. Jangan duk makan daging, duk makan apa semua. Makan makanan biasa. Dia kata, makan ikan, dia suruh kita rasa. Nasi putih, ikan kering, sayur air masak. Cuba makan gini, dia kata. Saya buat seminggu, macam mana rasa? Kita lebih nak beribadah, cepat kita bangun malam. Duk bangun malam boleh bertahan lama, tak mengantuk, boleh sampai ke subuh. Kerana apa? Kerana tubuh kita, kekuatan roh kita ada nak menguasai jasad kita. Ni duk jasad dan menguasai roh. Sebab apa? Duk kenyang, duk macam-macam, angin pasang lah, angin pedih lah, angin gitu begini-begini, lalu nak bangun susah. Itu menjadi sekatan hijab kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu berani penting untuk kita terbiah diri kita. Benda-benda asas gini kita terbiah dulu, insya-Allah. Benda-benda asas gini kita terbiah, insya-Allah Allah buka jalan-jalan kedekatan dengan beliau, insya-Allah. Kalau kita tengok orang yang Allah uji dengan sakit yang panjang, lebih mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dengan sakit yang panjang ni mulalah dia nak rasa nak mati, rasa nak tu, rasa nak ni. Lalu bila sakit panjang, makan pun biasa-biasa, tak buat apa dah. Situlah kita mulalah. Bila sakit panjang, kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, duk minta, ya Allah, duk hubung dengan Allah. Lalu kita sini pun cuba kita buat macam orang sakit. Ingat nak mati je, insya-Allah kuat kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sakit yang panjang Allah uji, jangan bila kita sembuh daripada sakit kita pun merdeka. Ambil semua dunia, bagi jadi memuaskan nafsu kita. Dan kita kena ingat, semua ini adalah nafsu. Perlu kita ambil sifat-sifat yang dibangsakan oleh malaikat, letak pada diri kita. Jangan ambil sifat-sifat yang dibangsakan kepada syaitan untuk kita amal, buang. InsyaAllah Allah akan buka jalan-jalan kedekatan, permudahkan untuk kita mengaji ilmu, permudahkan untuk kita faham. Macam-macam lagi Allah akan bagi nikmat-nikmat. Tidak kita ramai di antara kita bagaimana lagi nak takwa, bagaimana nak khusyuk. Tetapi ramai antara kita datang jaga solat 5 waktu kerana takut papa, jaga solat 5 waktu kerana takut miskin, jaga solat 5 waktu kerana takut rugi niaga, jaga solat 5 waktu kerana takut kena langgar tengah jalan. Kita masih takut dengan benda-benda dunia. Lalu bagaimana kita nak takut dengan Allah? Ada dunia di depan kita. Duk takut ni. Betul kita niat betul dah lillahi ta'ala sebut, tetapi hati kecil. Tak boleh ni. Tak semayang ni bukan esok tak ada orang beli pula apa yang kita meniaga. Tak boleh ni. Tak buat ni. Dia sangkut semua ibadah kita pada dunia. Ni kesalahan kita yang halus kita tak perasan. Buang segala kehendak-kehendak dunia.
Nah, sekarang ni kita solat, ibadah kita semua sekali hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara kita ramai yang beramal untuk dapat kehebatan, beramal ayat sekian, untuk dapat kehebatan dunia. Buat apa? Baik kita beramal untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak salah ambil fadilat atas amalan ayat Quran, tak salah. Tapi lebih baik. Dulu saya banyak juga beramal ilmu pendekar. Lalu bila kita jumpa guru yang benar, guru kata, "Mu nak buat apa dengan ilmu-ilmu ni? Kalau mu tak ada Allah dalam diri. Kalau Allah dek jauh, mu hanya terlekat dengan ayat-ayat Quran, terhijab dengan ayat-ayat Quran. Mana Allah? Walaupun ayat itu daripada Allah, tapi kita terlekat situ. Nah, buang benda-benda gini. Ambil, buat ibadah, istighfar kita, selawat kita, baca Al-Quran kita. Ada yang amal keluar Allah, nak suruh orang tunduk. Baca beratus ribu kali, nak suruh orang hormat kat dia, nak suruh dia nampak gah hebat. Buat apa? Tujuan apa kita buat benda ni? Ada yang amal Al-Fatihah kerana nak mudah meniaga, nak begini. Betul ada fadilat dikarang oleh ulama-ulama. Ada sir, ada rahsia-rahsia. Tetapi akidah dulu, duduk dengan Allah dulu. Bukan kita cari benda-benda tu. Ulama-ulama dulu dia amal kerana Allah, lalu Allah anugerahkan kepada mereka. Orang hormat, dipermudahkan segala urusan dunia dengan amalan. Bukan letak tujuan utama kita nak cari dunia dengan amalan, tak boleh. Ubah insya-Allah. Banyak amalan. Lalu daripada sini kita kena banyak. Insya-Allah. Kembali kepada jalan yang disunahkan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu buat perbanyakkan sunnah Rasulullah. Buat amalan sunnah, banyakkan lagi, insya-Allah. Dan jangan putus kita bertaubat dengan Allah setiap saat dan setiap detik. Selalu dalam cakap kita, dalam salah pandang kita, dalam hati kita selalu ada salah sangka kita, selalu banyak dosa kita, insya-Allah. Dan banyakkan bersedekah untuk kita tebus kesalahan-kesalahan kita banyak, insya-Allah. Dan ambil jalan-jalan ilmu, kerana ilmu lah Allah angkat darjat kita di sisinya. Kerana ilmu lah Allah dekatkan kita dengan dia. Dan darjat ni bukan nampak pada bahu kita, darjat ni tak ada. Darjat di sisi Allah, dekat dengan Allah, bukan nampak pada mahkota ke, pada bahu ke, tak ada. Darjat di sisi Allah adalah tanda kita dekat dengan Allah. Tanda mana? Mudah kita nak datang masjid, mudah kita nak tahajud, mudah kita nak beramal ibadah. Tanda Allah dah akad kita dekat dengan dia. Mudah kita nak masuk majlis ilmu. Ada majlis ilmu, cepat kita sampai. Tidak banyak kerana ni. Malam ni ada orang mengajar ni, malam ni ada maulid ni, nak turun kawan kau, mari dulu tanya. Kita boleh pilih benda jalan akhirat dengan jalan dunia, tapi kita pergi tongam dulu. Ada berlaku lemahnya iman kita. Jadi insya-Allah tanda Allah dekat. Allah nak buka hijab kita, Allah nak tarik kita beriman, dekat dengan dia. Allah permudahkan jalan untuk dekat dengan dia. Lalu hari ini alhamdulillah bila Allah anugerahkan kita kedekatan iman, kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu sama-sama pula kita terbiah anak-anak, isteri kita, dakwah jiran-jiran kita, ceritakan tentang kekeliruan mereka. Lalu kalau hari ini kita tak ada ilmu kita masih lagi kita tak mampu untuk berdakwah kepada ahli keluarga kita, lalu bagaimana kita nak tarik mereka? Itu ilmu penting. Kita cerita tentang perjuangan dah tinggi, buat berjuang dah tinggi. Orang yang keliru datang tanya, jap nak cari ustaz dulu, nak cari tu imam dulu, nak cari tu guru dulu. Perlu di setiap pada diri kita ada ilmu untuk membimbing, untuk berdakwah, untuk mengabarkan Islam. Bukan semata-mata ilmu untuk kita nak mengajar nak buka sekolah ke nak apa semua ke tak. Cari ilmu untuk kita bantu mengembangkan syiar Islam, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf kalau ada tersilap terkasar bahasa. Apa yang ana sampaikan pun daripada pesanan guru juga, bukan daripada ana sendiri. Ana sendiri masih lagi duduk kata pun sama lebih kurang juga. Masih lagi duduk baiki dunia.
شيء إلا شبع على الضم إلا روي ولا خائفا إلا أمنا ولا لحبا مستغيثك أسلمت رحمتك على واسعة من خزائن جودك فأغثنا يا الله فأغثنا يا الله فأغثنا يا الله يا من إذا نظر بعينه من وعفي لم يزهر في جنب كبرياء علمي وعازبك في الذنب أغفر لي وتب علي وتجاوز عني يا كريم أغفر لي وتب علي وتجاوز عني يا كريم أغفر لي وتب علي وتجاوز عني يا كريم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.